Perak, saya pun course yang sama, AIS juga, Accounting Information System dan SEM 2 kak. Okay. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Muhyiddin. Saya juga SEM 2 dan ambil Accounting Information System dan saya berasal daripada Perak. Jadi semua ni AIS lah. Sudah AIS. Ya, betul. Saya je kak. Oh, Andri bukan Sorry, budak Adrian. Okay. So saya nampak, saya ada study sikit lah berkaitan dengan revenue cycle ni. Dia revenue cycle ni start daripada kita barang yang kita ada tu, sampailah kita buat collection duit. Jadi proses dia tu, kalau katakanlah untuk kedai e-shop Encik ni, dia memang simple sangat lah. Sebab kita transaction menggunakan cash. Jadi kita tak ada bad debt, kita tak ada pemihutang, pengutang maksudnya orang hutang kita apa semua, cuma kita adalah kita hutang orang. So saya sebenarnya ada lagi terlibat dalam satu. Saya rasa better ideal ambil satu lagi lah berkaitan dengan manufacturing punya company. Saya ada manufacturing punya company. So saya rasa sebab manufacturing company ni dia senang berhad. And then saya rasa dia punya revenue cycle tu lebih menarik lah berbanding kedai runcit ni. Sebab simple sangat kedai runcit ni. Dia tak ada hutang, tak ada masalah. Jadi nak cerita apa pun nanti nak buat tu rasanya satu muka surat dah habis lah. Kalau kita ambil yang company saya satu lagi tu, dia senang berhad. Dan juga insyaAllah lah dia boleh bantu tuan-tuan lah. Tuan untuk ni lah dapat ilmu yang lebih lah. So boleh kita teruskan dengan company yang satu lagi Aidil. Boleh? Yang boleh je. senang berhad. Nama sama lah. Nama apa? Nama syarikat. Okey, nama syarikat, nama diberi. Nama diberi. Okey. Macam Zafir cakap lah, nama diberi kan. Okey, nama syarikat tu IBA Safral Manufacturing Senang Berhad. Jadi IBA Safral Manufacturing Senang Berhad ni dia adalah syarikat untuk kita buat baja. Maksudnya kita hasilkan baja dalam negara dan juga kita pasarkan terus. Jadi dalam revenue cycle ni start daripada awal ni revenue ni maksudnya hasil. Maksudnya duit yang kita dapat lah. Duit yang kita dapat hasil daripada jualan kita. Bermula dengan orang akan request barang kat kita. Bermula awal tu kita kata customer dia akan request purchase order. Jadi apabila kita dah explain, apabila produk kita dah famous sikit, kita dah buat penerangan kepada antaranya organisasi ataupun syarikat-syarikat yang berminat untuk dapatkan produk kita. So proses yang pertama kita akan minta PO, purchase order daripada customer. PO tu adalah pesanan belian lah. Pesanan belian maksudnya customer tu nak beli apa kat kita, dia akan bagi berapa kuantiti. Dalam PO tu dia adalah kuantiti, dia ada harga, dia ada kuantiti dan bilangan. Kuantiti, bilangan, harga sekali. Sebab kita dah maklum dah harga pada sebelum tu kita dah maklum lah berapa kan. So yang terlibat dengan kita setakat ni ada beberapa syarikat dan juga pertubuhan peladang kawasan lah. Jadi tujuan PO tu adalah untuk kita sebagai penjual ni secure. Katakanlah contoh, dia dah buat order, kita dah beli barang apa semua, and then kita dah produce produk tu, and then tiba-tiba dia tak jadi. Jadi kita boleh gunakan PO tu sebagai kita punya sandaran lah bahawa dia kena ambil kat barang kita sebab dia bawa keluar PO dah. Jadi kadang-kadang ini dalam kuantiti yang besar lah. Kuantiti yang kecil insyaAllah lah kita boleh jual kepada orang lain, tapi kuantiti yang besar ni maksudnya PO sebagai cagaran bahkan ambil barang kita. Selepas pada PO tu dia isukan PO pada kita, so kita akan proses lah. Proses PO tu dia adalah beberapa hari kerja, macam polisi syarikat kita akan proses jika pukul 12 kita akan proses pada hari yang sama. Jadi kalau kita lepas pada pukul 12 kita akan proses hari yang seterusnya lah, sebab kita melibatkan kurir service.
Courier service, sebab courier service dia akan start collect pukul 2. Jadi kalau kita receive PO tu awal sebelum pukul 12, and then kita akan start lah masa untuk kita nak packing, packaging dan sebagainya tu mengambil masa lah. Kalau katakan selepas pada pukul 12, kita akan proses hari seterusnya. Masa proses tu kita akan sediakan barang yang diminta. Kita akan bawa keluar. Kita akan bawa keluar DO, iaitu delivery order. Lepas tu kita akan bawa keluarkan invoice. And then ada dua tu lah. Delivery order dan invoice. Delivery order tu untuk kita akan hantar bersama dengan invoice. Dan juga kita akan hantar dua salinan. Delivery order dan invoice, dua salinan. Dan, DO dua salinan. Dan juga invoice dua salinan. Dan kita akan hantar sekali dengan pos laju. Campur pos laju. Jadi tujuan dia orang apabila dia orang dapat barang, dia orang akan buka parcel. Dia orang akan tengok ada DO, ada invoice. Dia orang terima sebanyak itu. Jadi dia orang akan stop, dia orang akan post semula satu salinan kepada kita. Jadi kita perlukan chop daripada pelanggan kita untuk membuktikan bahawa dia orang terima barang. DO maksudnya delivery order, dia orang terima barang. Dan yang keduanya invoice. Maksudnya dia orang terima invoice yang kita keluarkan. Jadi apabila dia orang post kat kita, kita akan dapat ni lah, maksudnya kopi yang ori lah. Chop yang ori daripada kita punya pelanggan kita lah. So daripada situ kita akan letakkanlah tarikh dalam 30 hari invoice lah. Kita akan buat collection. Tapi tak banyak lah yang kita buat secara invoice ni. Kebanyakan kita buat secara cash lah. Sebab cash ni, sebab kata Najib, cash is king. Maksudnya bila cash tu kita dapat, kita senang kita nak rolling. Jadi kita nak beli bahan mentah apa semua cepat. Rolling kita tu cepat, turnover kita tu cepat. And then kita tak galakkan banyak lah. Cuma syarikat-syarikat yang kita kata kita yakin bahawa kita boleh collect payment, baru kita buat dengan cara ini. Dengan cara invoice. Kalau katakan dia orang beli secara cash, kita akan sediakan cash bill lah. Untuk invoice ni hanya untuk orang hutang saja. Invoice kita akan buka untuk masuk dalam untuk orang hutang saja. So selepas pada kita terima invoice, and then every month kita akan tengok lah. Kalau katakanlah kita akan follow up dari segi barang kalau kata dah terjual sikit, and then kita akan minta payment lah. Selalunya dalam sebulan lah. Paling lama pun ada pengalaman kita tu sampai setahun pun ada sebenarnya. Dia proses tu panjang lah. Jadi itu antara cabaran dia lah apabila kita gunakan invoice. Kalau macam lepas pada tu kita akan minta dia orang sama ada issue check ataupun dia orang akan transfer online. Selepas dia orang transfer online, issue check, and then kita close account lah. Lepas tu kita akan macam tu lah, kita akan follow up balik untuk dia repeat order lah. Selalu dia akan bayar ni apabila barang tu dekat nak habis. Bila dekat nak habis, dia nak order kali kedua kan. Dia pun malu lah nak minta hutang kali kedua kan. Then dia kena settle dulu hutang yang pertama, barulah hutang yang seterusnya. Yang tu prosedur untuk secara hutang lah, secara invoice. Untuk cash, dia simple saja. Kita tak bawa keluar DO, kita tak bawa keluar apa, dia datang, dia kata nak beli barang, and then kita bawa keluar cash bill, kita bagi barang, and then kalau dia datang kat kita ni, kita akan minta dia sign sekali lah kita punya cash bill ni. Kita akan bagi satu salinan kat dia, satu salinan kat kita. Kalau dia orang beli secara online, dia orang akan back in kat kita akan bawa keluar cash bill, kita akan post sekali dengan barang dengan cash bill sekali. Jadi revenue cycle ni dia ada dua lah, satu secara cash dan satu secara hutang. Secara hutang ni yang complicated sikit lah.
Ada buat DO, terima DO apa semua kan. Dari segi cash mudah. So ada apa-apa soalan? Terima kasih bang. Saya nak tanya pasal hutang tu. Dalam tempoh hutang tu maksimum dalam berapa hari company ni dapat bagi? Okey, kalau ikutnya company ni dia lagi cepat bayar lagi kita sukalah. Kan? Lagi cepat bayar lagi bagus lah. Jadi kita kalau ikut polisi kita ni kita nak kurang daripada 9. Jadi kita ada staff setiap 2 minggu dia akan follow up lah. Satu follow up barang and then yang kedua follow up payment lah. Setiap bulan 2 kali dia akan follow up. And then dia ada juga kita tengok kalau katakan klien kita klien yang besar. Klien antaranya Fekra Sdn Bhd. Dia ada order baja. And then selalunya syarikat yang dia punya paling cepat pun 3 bulan. Dia orang punya polisi. Tapi in the bulk lah, maksudnya dia beli secara pukal, secara besar lah. Sekali hantar banyak lah kan. Maksudnya selalunya kalau katakan untuk pengguna yang besar ni, dia akan mengambil masa lebih daripada paling lama kita biasa receive setahun paling lama. Lepas tu ada jugalah yang bad debt tu ada. Kita collect, kita cuba collect and then boleh katakan 2/3 saja yang dibayar and then kita bila kita check balik company tu dah tutup lah. Dah tutup and then kita terpaksa buat sebagai ni lah, doubtful debt lah. Kita akan write off dia punya amount lah apabila kita dah start bawa. Macam Sdn Bhd ni kita ada audit. Jadi setiap tahun ni kalau katakanlah benda yang tak selesai tu kita akan bawa ke depan. Kita akan bawa sampai satu tahap tu kita tahu, kita yakin bahawa syarikat tu tak dapat bayar and then kita akan write off. Kita akan keluarkan daripada account kita dan kita akan mention lah. Kita dah pada audit kita dah start buat follow up and then kita dah cuba selidik lah. Selidik company tu masih wujud atau tidak, dah tutup ke apa tu, and then kita akan write off. Okay. Lepas tu abang boleh tak explain pasal sales return? Adakah berlaku sales return ke apa-apa? Sale return, pulangan jualan yang dipulangkan. Okey, sale return tu ada juga. Tapi sebenarnya sale return tu selalunya berlaku apabila kita menggunakan courier service lah kebanyakan lah. Apabila antaranya kita ada perkhidmatan COD, dia orang isi maklumat apa semua, barang kita hantar and then dia akan bayar pada driver lah. Driver yang hantar pada Ninja Van ni banyak kan, banyak yang buat cara COD. Jadi apabila kita hantar barang tu, tak ada orang rumah apa semua, dia akan return balik sale tu. Sale return lah kan. Dia akan return balik. Maksudnya kita dah keluar cash bill bahawa jualan tu dah kita kata akan berlaku lah secara cash, tapi tak berlaku and then kita akan reverse balik lah. Reverse payment lah. Lepas tu yang untuk post COD lah. Yang keduanya berkaitan dengan barang yang kita dah jual, antaranya macam syarikat, petrol dan sebagainya tu. Kalau katakan ada return tu, kita tak ambil dah barang tu, kita akan gantikan. Dari segi barang tu, kita akan ganti macam tu je lah. Kita tak buat apa. Sebab kita dah ada spare lah dalam, kita adalah lebih kurang beberapa amount tu, kita dah spare untuk kita ganti je tanpa masuk dalam. Tapi selalunya tak besar lah. Yang rosak tu 1-2 macam tu je lah. Tak ada lagi return yang banyak. Cuma dari segi COD tu kita akan balik lah. Kita akan reverse payment balik lah. Reverse transaction lah.
Katakanlah apabila kita dah buat sale cash, kalau katakanlah kita buat jualan secara cash, nak tanya tuan-tuan lah, kita perlu debit apa, kita buat kredit apa? Budak AIS kan, budak accounting, kita tahu bila kita buat jualan secara cash. Buat jualan secara cash kan. Ni debit cash, credit sale lah. Pandai. Maksudnya nanti kita akan reverse balik lah. Kita akan reverse balik, maksudnya kita akan debitkan balik sale kita tu, bukan kreditkan balik cash. Jadi bila kredit cash dia keluar balik, jadi dalam account dia akan tally balik lah. So ada apa soalan? Okey, soalan yang seterusnya. Untuk company ini kan, it is possible to get apa-apa dokumen, contohnya sales order ataupun general voucher ke, invoice tak, kami nak bentuk contoh dia tu. Just for example lah untuk Evidence. For example, PO apa semua tu, invoice order lah. Boleh Jangan boleh. Boleh idea ni pasal boleh. Okey, soalan seterusnya, sepanjang yang bos buat revenue cycle ni, sepanjang yang bos terang tadi, apa yang benda yang susah lah, benda yang mencabar pada saya experience lah? Ada ke berlaku fraud ke, berlaku short ke macam dengan amount ke, beza amount ke macam tu? Macam kata tadi ada contoh macam perhutang tu lambat bayar, tu salah satu cabaran yang Cik beritahu tadi ya. So macam ada ke cabaran contoh ada fraud ke, macam ayalah money short ke dalam sepanjang company ni berjalan? Okey, dari segi cabaran tu lah dari segi kuasa hutang tu. Jadi apabila dia hutang, kita kata bilang hutang tu manis. Bila kita nak kutip hutang tu pahit lah. Maksudnya orang yang bagi hutang ni terpaksa melagih simpati walaupun hak dia. Jadi kalau dalam bisnes ni kita lebih utamakan dari segi cash lah. Sebab transaction cash ni kita punya turnover kita cepat. Kita punya revenue cycle kita ni cepat. Kan? Dia bagi barang, dia bagi duit. Jadi cepat lah. Kalau katakan hutang ni macam cerita tadi lah. PO, betul, DO, and then collection, panjang cerita dia lah. Jadi cabaran dia tu pertama berkaitan dengan masa collection. Jadi kita kena, maksudnya kita kena tengok bahawa kita punya kredit term tu pastikan kita kata tak lama lah, kita akan cuba sedaya upaya untuk minta bayaran cepat. And then yang kedua ni kebiasaannya kita akan bagi insentif sikit lah. Kita akan buat macam contoh macam bulan ni, kita kata sepatutnya 11 tahun pembuat syarikat. Jadi kalau kata kita supplier dapat settlekan hutang lama, and then kita akan bagi kita akan bagi hamper hadiah bernilai 200 atau 300 ringgit. Jadi syarikat tu yang mana yang dia nak grab, walaupun barang dia tak jual habis lagi, macam saya katakan awal tu, dekat habis dia akan bayar kan. Barang dia tak habis lagi, dia akan, kalau dia boleh grab yang ni, dia akan dapat untung lagi lah. Tapi kita dapat collection cepat. Yang penting collection kita dapat collect yang cepat lah. So yang tu yang kedua, yang strategi yang kita buat. Yang ketiganya selalunya berkaitan dengan cabaran dari segi hutang tu lah. Hutang bad debt tu. Hutang bad debt tu, apabila kita dah lebih kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun kita dah carry forward, lepas tu kita nak write off tu, nak keluarkan pada account, maksudnya kita terpaksa menanggung kerugian tu lah. Kerugian daripada
hutang yang kita tak boleh collect. And then yang keduanya, dia melibatkan lembaga hasilan negeri juga berkaitan dengan bad debt. Kita tak semudah-mudahnya untuk kita keluarkan bad debt tu. Jadi lembaga hasil pun dia akan call kali, dia akan tanya kenapa you write off, kenapa yang ni, kenapa yang tu kan. Sebab yang ni write off ni kita nak keluarkan pada account ni bukan perkara yang mudah lah. Ada banyak orang yang akan curi lah. Antaranya audit akan curi. Ini audit kita dah boleh kata apa? Kita maklum kat dia lah. Dia 3 tahun baru turut apa kan. And then LSDM pula dia akan curi lah. Apabila dia orang akan check masa kita akan buat kita kata check form kan. Check form LSDM. Jadi dia dekat check form tu dia ada kita kata apa? Bad debt. Jadi dia akan curi yang tu lah. So yang tu antara cabaran dia lah. Cabaran tu kita tak dapat collect. Tapi setakat ni kita sangat-sangat berwaspada dan kita tak akan lepaskan hutang kepada kita kata sembarangan lah. Setakat ni kita ada hanya satu syarikat saja yang kita buat bad debt. Sepanjang penubuhan syarikat sudah sama. Jadi kalau ikut pencapaian tu, pencapaian yang membanggakan lah. Tapi momentum perniagaan kita ni tak boleh nak pergi jauh lah. Lalu orang yang boleh pergi jauh ni sebab dia bagi hutang banyak. Tapi risiko dia boleh pergi cepat, tapi risiko dia collect cepat. Kalau katakanlah orang yang dia bagi hutang tu tak bayar secara berterusan ataupun tak bayar dalam kuantiti yang besar, and then dia akan ada masalah cash flow, dia nak receipt untuk beli bahan mentah, robot atau semua tak cukup, and then last kali dia akan buat pinjaman, and then kita kata lagi rumit lah dia punya proses tu. Sebab kita kena ingat bila kita buat jualan ni, satu modal kita, yang kedua untung kita. Jadi apabila kita dah hantar modal kita dengan untung kita tu dekat supplier, dekat orang yang beli barang ni, tiba-tiba dia orang tak boleh bayar. And then bukan setakat untung kita saja yang hilang, modal kita pun hilang. Katakanlah contoh kita jual barang, mesti kena ada untung. Jadi bila untung tu hilang, modal pun hilang, jadi dia dah start tarik kita punya capital kita lah, kita punya modal kita. Dan keuntungan kita pun akan menyusut lah. Menjawab soalan tak? Menjawab. Bos, Ya. saya nak tanya yang contoh kan, kalau bos ada buat jualan kredit kan, contohlah customer tu minta 2 guni, tiba-tiba macam bos ada buat silap lah, terhantar 1 guni baju. Ada prosedur tu tak masalah? Silap dari segi apa tu? Silap buka resit. Dia punya postage lah, macam bilangan postage tak cukup. Customer minta 2 guni tapi syarikat daripada bos terhantar 1 guni. Saja nak tanya pernah jadi ke? Setakat ni kita sangat macam di syarikat kita sangat kita kata monitor closely lah berkaitan dengan barang keluar, barang masuk. And then barang keluar tu kita akan ada 2 peringkat. Satu di peringkat kita kata packaging, dia akan update stock, and then yang keduanya account, dia akan check stock balik. Jadi kebarangkalian untuk hilang tu susah. Terlebih hantar tu jarang, tak ada lagi lah setakat 11 tahun yang berlaku ni. Terkurang hantar pun tak ada. Jadi sebab kita yakin bahawa kita punya servis ni memang TikTok, maksudnya tak ada silap. Ada 2 orang yang akan check benda tu lah. Satu tukang hantar, yang keduanya admin pun akan terlibat juga, and then account department lah, dia akan monitor pasal apa barang tinggal nak ni, and then dia akan cek kerja balik, rupanya silap tu bukan silap yang dihantar lah, dia silap tu di stok kita ni. Setakat ni tak berlaku lagi lah kesilapan dari segi terlebih hantar, kurang hantar, tak ada lagi.
And then kita sangat tekankan lah benda tu sebagai kita punya image. Ingat, kita punya image jangan bagi silap lah. Orang bayar 2, kita hantar 1 kan. Jadi malulah syarikat nampak sangat kita punya control system tu tak kuat. Control system barang nak keluar kan, barang nak keluar apa semua tak kuat. Jadi setiap barang tu macam kita ni kita control lah. Macam yang senang tu, macam kita satu jenis je barang. Tu yang kita senang control. Kalau banyak jenis mungkin susah. Banyak jenis mungkin kita gunakan sistem lah. Tapi kalau satu jenis ni senang sangat. Macam kita pun kita ada dia punya tahap-tahap dia daripada kilang, then kita ada stock transit, kita ada stock office. Stock office ni yang akan keluar deliver dekat customer. Jadi stock office ni lagi tak banyak lah. Jadi kalau tak cukup ke kalau lebih juga kita senang detect sebab kita dah ada level-level yang kita ni lah sementara stok kita nak masuk ke office tu. Dia ada stok kilang, stok transit dan juga stok office. Stok office ni adalah checkpoint yang akan keluar pada customer. Dan juga sebelum kita hantar tu, kita akan check barang tu dulu. Satu-satu kan check. And then packaging, kita akan wrapping. Sebelum ni kita ada masalah juga return balik sebab pecah dan sebagainya. Maka kita dalam bentuk liquid. And then lepas itu kita improve kita punya packaging, kita buat kotak. And then kita letak bubble wrap. Sebelum ni kita bubuh dalam plastik biasa je. And then kita pun kan. Ada pernah sekali pecah. And then kita ambil pengajaran daripada itu, kita tambah baik packaging lah, supaya lebih selamat dan juga bila kita hantar barang tu sampai. Jadi tak adalah return banyak sangat. Biasa return sekali lah. Return sekali ataupun 2 kali sebab pecah. Yang tu kita ganti balik lah. Macam yang saya katakan tadi, stok yang kita asingkan. Kita ganti barang. Boleh? Baik. So cik, saya nak tanya macam contoh macam cik cakap tadi daripada cycle pesanan belian, lepas tu cik ke delivery order, lepas tu cik keluarkan cek 2 salinan, cik guna pos laju dan lepas tu collect balik salinan tu. Dalam cycle ni cik rasa apa, kalau cik boleh bagi satu contoh macam kelebihan ataupun kekurangan gunakan revenue cycle? Kelebihan atau kekurangan daripada cycle. Okey, bila kita masuk dengan kelebihan ni lah, kita cerita benda yang seronok tu. Okey, benda yang seronok tu maksudnya apabila kita bawa keluar ikut step tu, kita ada bukti bahawa dia yang buat pesanan belian, bukti bahawa kita dah hantar barang DO, bukti bahawa dia orang dah dapat invoice, dia orang akan stok bagi. Jadi apa-apa saja yang berlaku ni, benda tu kita dah ada hitam putih. Jadi kita boleh kalau kita nak tuntut di mahkamah kan, kalau kata korupsi yang besar kita nak tuntut di mahkamah, jadi kita ada benda hitam putih. Yang tu dari segi yang positifnya lah. And then dari segi keburukan dia tu cuma dari segi kita tak galakkan untuk proses invoice ni lah. Proses invoice ni kita akan pilih syarikat-syarikat yang berkenaan, yang mana yang organisasi yang well known, yang well exist, yang mana yang kita rasa mampu untuk bayar balik, baru kita akan keluarkan secara hutang tu lah. So dari segi kelemahan dia tu, dari segi collection tu lah. Collection tu dia ada juga yang apabila kita hantar dia salinan tu, sepatutnya dia salinan seterusnya tu dia akan push balik kat kita, tapi tak dapat kat kita lah. And then cara macam mana kita nak tasi, dia orang dah ada satu salinan, jadi kita minta dia orang angkat gambar and then WhatsApp kat kita, and then kita akan print je lah. Maksudnya salinan yang already untuk hantar kat kita tu mungkin hilang ataupun terlupa, tak tahu mana kan. Kita akan minta dia orang untuk pakai gambar lah, untuk hantar balik yang salinan yang dia orang chop. Kalau katakanlah dekat,
Kebiasaannya yang kita akan masukkan sharing sampel tu untuk yang jauh lah. Yang dekat ni kita akan pergi terus lah. Barang terus kita minta stop, dia akan stop DO, akan stop invoice, dia akan stop DO dan juga invoice. Jadi kita akan dapat balik lah. Kita akan immediate dapat benda tu. Jadi kalau yang dekat ni possible untuk hilang tu tak ada lah. Untuk yang jauh je. Yang kita post jauh lah, Selangor, Perak, Penang, Perlis. Kalau yang dekat-dekat Kedah ni kita pergi terus kan. So menjawab soalan Zafir. Baik, jawab cik. So ni Nafid ni banyak. Saya punya soalan lepas ni. Oh ada Dah lah. sampai. Dah. Oh. Next. Okey. Untuk soalan seterusnya, saya nak tanya Encik lah, apakah internal control yang digunakan untuk mencegah pendedahan risiko seperti macam berlaku kecurian wang ke ataupun kehilangan inventory? Internal control ni macam peraturan atau prosedur yang dilaksanakan oleh syarikat Encik lah untuk memastikan integriti maklumat kewangan dan perakaunan dalam syarikat Encik. Okey, internal control je. Macam dari segi pertama dari segi stok. Dari segi stok ni kita yang senang tu sebab kita satu barang je yang kita jual. Satu jenis. And then control tu dia mudah sikit lah buat satu barang. And then macam saya ceritakan tadi, dari segi control system tu kita ada satu tempat tu gudang yang besar. And then kita akan hantar pada transit. And then transit akan masuk ke office. Jadi di gudang tu dia akan kuantiti yang besar lah, 500,000 karton. Apabila masuk di transit dalam 100 karton. And then akan masuk ke office, dia akan masuk 5 karton atau 10 karton setiap kali refill. Dia akan ambil melalui stok transit tadi lah. Jadi apabila kita nak kontrol, cara kontrol kita ni melalui office lah. Office okey, katakanlah contoh kita masukkan 10 karton. Okey, bila kita hantar barang tu, hantar 2, hantar 5, 7, and then hantar 9. Hantar 2 lagi, jadi 9. And then apabila 9 tu, kalau ikutnya tinggal kotak lah kan. Nanti bahagian katakanlah bahagian delivery kata, kotak ni barang dah habis lah. Kita kena isi semula. Dia akan bagi tahu dalam grup WhatsApp lah. And then account pula akan check balik. Kalau ikutnya dalam kita punya sistem akan tinggal kotak. Kan? Jadi macam mana pun dia ni kena detect kotak ni di mana. Tapi jarang berlaku lah. Sebab control system tu satu admin pun dia akan beritahu juga lah. Sebab barang keluar tu dia akan lalu depan dia. Jadi dia senang tahu lah hantar kat siapa apa semua tu kan. Yang kedua ni yang orang packaging tu lah. Packaging tu dia akan check balik barang tu hilang ataupun ada sale yang keluar tapi dia tak ada. Jadi dari segi stok tu kita control just guna kita tak ada sistem yang canggih, kita gunakan gunakan Excel Google Sheet. Jadi dalam Google Sheet tu kita boleh gunakan kita boleh add orang lah untuk tengok secara live online lah. Jadi 3 yang mana tak. Jadi kebarangkalian tu kita kurangkan, kita kata kehilangan barang tu. Kalau katakanlah contoh kita terus ambil ke gudang yang besar, katakanlah 1000 karton, kita nak hantar 2 karton je. And then kita nak kena kira balik stok tu banyak mana. Kena kira balik 998 kita kena ada. Jadi nak kira 10 lagi senang tu ataupun nak kira yang 1000 lagi senang kan. Jadi kita kontrol yang tu lah. And then stok transit tinggal berapa. Kalau yang ni receive dulu, stok transit daripada 100 tinggal 90. And then setiap checkpoint tu dia ada dia punya catatan siapa yang ambil tu. Jadi setakat ni tak ada lagi lah yang fraud.
yang hilang. Kita kontrol melalui yang tu lah. Kita pecahkan kepada bahagian yang boleh saya nak Boleh. Boleh. Okey, Yang ada soalan terakhir. Bagi pandangan Cik sendirilah. Untuk saya saya rasa jawab tak ada lagi. Tadi tanya kita tengok apa? Tadi ada tanya berkaitan dengan control system dari segi fraud dan juga dari segi apa? Kewangan ni, fraud ni. Fraud duit ni. kewangan. Dari segi fraud duit, kita sama juga kita gunakan Google Sheet untuk kita adalah formula dia kan. Kita masukkan yang ni, dia automatic calculate apa semua, dan kita akan tallykan dengan bank. Kalau katakanlah ada walk ni, kita akan minta staff kita untuk take in amount yang sama lah untuk kita detect bank tu dengan Google Sheet tu sama ke tak. Setakat ni fraud ada lagi lah. Sebab yang uruskan account ni Puan. Dia kenal lah kot Puan. And then dia Puan ni budak accounting. Kupang pun dia cari. Kupang pun dia cari mana. Jadi susah sikit lah untuk kita nak buat fraud ni dengan budak accounting. Okey nakit. Okey, boleh. Bos, dari segi integriti pekerja, macam mana bos pantau para pekerja ni kan? Lepas ada berlaku mereka celup RM1 2 kan, celup duit kan, ada. Ataupun ada yang pekerja yang macam dia ambil baja nak guna untuk kegunaan sendiri ke? Sebenarnya ada, tapi sebab tu yang saya katakan kita satu jenis lah. Jadi mudah untuk kita nak control. Dia ada melalui Google Sheet lah. Google Sheet kan dia auto calculate. Katakanlah keluar 13. Katakanlah untuk satu carton tu ada 12. Dan 10 carton ada sampai 20. And then apabila keluar kotak, dia akan automatic, dia akan tolak 12 ni akan jadi amount berapa kan. Berapa amount. Katakanlah 120 tolak 12, 18. Jadi apabila kita kira balik tak cukup 18, kita akan detect balik lah. Jadi staff pun setakat ni dia orang pun nampak bahawa kita ni ada control system yang baik lah. Jadi fraud ni sangat kurang. Saya rasa tak ada lah. Kita 0.99 lah tadi. Fraud ni kita boleh katakan tak ada lagi lah. Cuma ada 3 benda apabila walk in customer, dia orang betul nak maklum duit tu masih ada kat staff, tapi barang dah tak ada. Time tu kita akan tengok balik lah CCTV kan. CCTV, and then setiap hari kita akan tallykan barang sebelum closing. Sebelum kita tutup office, dia kena hantar kita kata bot lah. Bot yang kita kata jual berapa, tinggal berapa, dia akan update dalam group. And then kita akan check balik lah, sama ke tak, account akan check sama ke tak dengan. And then kita akan pantau melalui CCTV lah. Sekarang ni mudah. Baik, Cik. Kalau dulu pantau kita nak kena ada kat tempat tu. Sekarang ni mudah. Macam saya pasang sistem di kedai saya tu, CCTV, boleh tengok online, and then suara pun dengar tu. Memang apa semua tahu, tutup bos ke apa semua kita tahu. And then dari segi sistem tu, kedai runcit ni, sistem dia memang kita boleh tahu sale saya kata real time. Maksudnya sale berapa kita boleh tahu. Dia akan habis setiap masa. Kita boleh tahu setiap jam tu berapa sale kita. And then kita boleh monitor melalui CCTV lah. Itu untuk kedai lah. Kalau untuk ni pun sama juga. Cuma kelebihan kita hanya satu jenis barang, baja. Jadi kontrol sistem dia lebih mudah lah. Berbanding kedai runcit ni, memang kita kena ada sistem. Kalau tak ada, kita tak boleh guna Google Sheet. Letih guna Google Sheet. Sebab kontrol sistem kita sebab melibatkan barang yang banyak.
Setakat 10 barang lagi kita boleh control gunakan review sheet lah. Kan? Sebab kita satu, kita kena tengok bisnes kita ni padan tak kita gunakan sistem. Sedangkan kita boleh gunakan benda yang murah dan efektif dan percuma. Jadi kita pilih yang tu je lah. Kalau katakan terlalu besar ni, kita kena invest lah. Macam kedai runcit ni item dia ada lebih kurang dalam lebih daripada 500 item. And then dia memang kita kena control di sistem. Setiap kali dia scan tu, dia akan keluar barang. Dia akan tolak and then kita akan check. Barang tu hilang kat mana. Katakan contoh Maggi kan. Yang ni untuk kedai lah. Untuk kedai. Katakanlah Maggi. Kita record 10. Bila kita scan, tinggal 8. Bila kita check balik, tinggal 7. Satu hilang. Jadi, kita akan tengok balik CCTV tempat tu. Hilang. Sehari ke 2 hari, 3 hari. And then sampai kita jumpa. Dia punya kehilangan tu kat mana. Yang tu antara kita kata, harus kita kontrol lah. Bukan setakat kedai kita lah. Maidin ke Tesco semua akan gunakan konsep yang sama. Setiap sehari ataupun 2 hari dia akan check department mana yang dia nak check. Siapa tak tally, kita akan check hari ni, kita akan check 2 hari lagi. Selalunya kalau katakan dia jadi dalam tempoh tu, kebiasaannya staff yang dia biasa ambil. Yang keduanya mungkin customer lah. Customer tu pun kita boleh detect balik. Kadang-kadang dia orang bayar guna credit card. Kan? Dia tak guna cash lah. Jadi credit card tu dah ada record dah. And then dia akan tengok masa-masa yang kenaan apa semua. And then dia akan detect. Tapi yang tu complicated lah. Yang tu untuk syarikat yang besar. Untuk macam kita ni, kita tengok TV. And then kita monitor melalui tu lah. Yang tu untuk kedai lah. Saya rasa untuk syarikat yang kita bincangkan ni tak ada lagi lah sebab yang kita dapat tangkap dan juga semua tally. Sebab control sistem kita cantik, and then staff pun dia kata nak berlaku fraud ni susah. Sebotol tu memang kena, dia akan cari lah tanggungjawab kat staff tu. Jarang lah berlaku sebab kita dah ada control sistem CCTV lah yang banyak membantu kita untuk kita nak tengok trace barang keluar masuk. Ada apa-apa masalah, kita akan repair balik CCTV. Boleh? Boleh. Dan untuk soalan terakhir, bagi pandangan Cik sendirilah, untuk revenue cycle ni, ada tak sebarang cadangan yang boleh kita lakukan untuk penambahbaikan untuk masa akan datang? Cadangan apa? Cadangan untuk penambahbaikan dalam revenue cycle untuk syarikat Cik lah. Kalau saya cadang, saya buat lah. Maksudnya, kita kena cadang kat kita, apa yang perlu kita buat untuk tambah baik. Kelemahan, mungkin lah. Tapi kalau katakan untuk revenue cycle ni, antara cadangan dia yang kita boleh masukkan tu, kita gunakan sistem yang proper lah. Sistem yang proper untuk kita kata apa? Kita kata lebih sistematik lah. Dia terus tak payahlah kita buat account terminal kan. Macam saya sekarang ni, kita gunakan Google Sheet, tapi apabila closing, apabila kita tutup, kita start buka 30 hari bulan 6. Kita punya year end date lah untuk setiap tahun ni. Ni 30 hari bulan 6 ni kita nak closing lah. And then closing audit akan datang untuk inventory, kita check inventory, dan juga saya akan start buat account lah. Untuk 1 tahun tu, saya akan buat lebih kurang 7 hari. Saya akan key in balik sale, saya akan key in balik purchase, saya akan key in balik expenses yang kita keluarkan adalah masa selalu 7 hari, 10 hari lah saya buat. Kalau saya fokus lah. Yang tu kelemahan dia lah. Kalau boleh kita ada sistem untuk kita key in terus. Jadi apabila kita closing account tu, kita just print statement, kita boleh hantar dekat audit. Tak perlulah kita forward balik kan. Tapi yang tu macam saya kata tadi lah, anda tengok yang mana yang satu yang benar, sebab sistem pun bukan murah. Sistem pun lebih kurang dalam 5-6 ribu untuk kita dapatkan sistem. And then dia ada fee untuk tahunan, 500 fee untuk tahunan. Jadi berapa kita nak expand, daripada kita expand yang 5,000 lebih tu,
mungkin duit tu kita boleh gunakan untuk kita tambah barang ataupun kita kata apa, tingkatkan lagi kita punya iklan marketing kita, pasarkan gitu kan. Jadi itulah penambahbaikan tu mungkin dari segi sistem lah. Kalau kita katakanlah sale kita dah capai satu tahap, kita kata satu tahap yang maksimum, and then macam mana pun kita akan adakan, kita akan gunakan sistem je lah. Bawa masa sekarang ni kita masih gunakan cara kontrol sistem yang ada lah, tapi kontrol sistem kita walaupun tak menggunakan sistem tapi dia sangat sistematik lah. Kita susun. Tapi cadangan saya tu untuk kita ni lah buat sistem lah, gunakan sistem macam UDS. Macam sekarang ni saya buat menggunakan sistem Mayok, MYOD. Tak tahu lah bisa dengar ke tak bisa dengar. Saya dengar tak Mayok, MYOD. UDS mesti kita dengar kan, UDS bisa dengar tak UDS? Kalau UDS tak bisa dengar ni macam mana nak launching ni? Yang sistem yang guna auto count. Oh, sedang belajar. Oh, sekarang ni belajar auto count. Maksudnya sistem tu lah kita nak apply. Sebenarnya dia yang sistem tu dia sebenarnya pelbagai. Dia kalau katakanlah benda yang lebih kurang sama, cuma mungkin dia on-kan 2-3 benda lah yang bagi menarik tu. Antaranya kita online kan kita punya business. Maksudnya tengok asset tu boleh tahu dah revenue kita berapa, untung kita berapa. Yang tu antara penambahbaikan lah. Yang tu lah budak AIS yang akan buat yang tu. Dia akan create sistem apa semua kan. Tak tahu lah jadi ke tak. Tapi yang tu function untuk budak AIS lah. Budak AIS ni yang dia perlukan untuk create account system. Sebenarnya kita kata peluang budak AIS ni sebenarnya tinggi lah. Tinggi untuk dapat pasaran kerja kan. Pasaran kerja. Ataupun boleh jadi billionaire. Kalau katakanlah dia rajin, dia boleh create sistem dia sendiri, jual dengan harga yang murah. And then kita kata apa? Mesra pelanggan, user friendly. Kan? Ikut trend semasa. Macam online sekarang, dia guna online. Memang boleh jadi jutawan. Macam kalau katakan macam Andri budak account dia juga. Account siapa kan? Mungkin Andri ni dia pengguna je lah. Dia akan komen. Dia akan komen sistem ni. Macam ni yang tak syok lah. Guna sistem ni. Dia akan komen ni je. Tapi budak IT dia akan create sistem. Betul tak? So ada apa soalan ni? Ada apa-apa soalan lagi dari pihak kita? Nak tanya yang dokumen-dokumen syarikat tu guna fully soft copy ke ataupun ada juga yang hard copy? Kita banyak guna hard copy yang kita tulis. Semua kita ada dekorasi. Cuma ada jugalah yang hard copy tu. Hard copy tu cuma untuk syarikat yang besar je lah. Soft copy. Soft copy tu kita gunakan untuk syarikat yang besar je lah. Tak banyak transaction yang kita kata number of transaction tu tak banyak. Tapi kebiasaannya kita gunakan buku lah. Buku DO, buku invoice, cashier. Itu aja lah. Saya boleh kongsi lah yang tu nanti kita bagi sampel. Buku-buku. Boleh? Boleh. So, bateri saya pun nak habis. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, kami dari pihak kami nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Encik sebab sanggup luangkan masa interview. Lepas tu semoga bisnes Cik terus maju pada masa akan datang. Amin. Okay. So, baik, saya rasa ada lagi kan? Tak ada dah rasanya.
Mungkin last kita boleh ambil gambar Oh. screen capture sebagai bukti. Okay. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alright. Lepas. Okay, boleh. Okey lah. Terima kasih Encik. Okay, terima kasih Terima Encik. kasih banyak. So saya minta maaf lah kalau ada apa-apa salah silap cakap ke apa. Kalau tak faham ke apa tu salah daripada saya. InsyaAllah Okey, boleh. baik. Okay, terima kasih. So, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, tutup lagi. Tak ada. Ada yang catat kan? Aku catat kat sikit ni. Ada yang mana sempat aku catat.